Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okey, untuk episod kali ni aku akan sambung berkenaan episod lepas di mana apakah makhluk yang mengganggu suami ketika selesai ataupun pulang daripada proses bersalin isteri dia. So, makhluk tersebut adalah penanggal. Okey, penanggal ni juga dikenali sebagai balan-balan di area Sabah, Sarawak. Aku tak sure Sabah Sarawak ataupun Sabah saja. Tapi balan-balan ni ataupun penanggal ni adalah satu makhluk di mana dia hanya menumpukan kepada ibu-ibu baru bersalin dan juga bayi baru lagi. Which memang benda itu menjadi kesukaan dia. So dalam isu kali ni, balan-balan ni kenapa kejap uri? Okey, explanation di sini ialah bila ada bayi mesti ada uri, which dia akan mengesan bau bayi itu daripada bau uri. So disebabkan itu jugalah benda tersebut telah datang mengganggu si suami ni, yang sebenarnya bukan bertujuan untuk mengganggu si suami ni, tapi lebih kepada untuk pergi untuk mencari bayi yang baru lahir, which dia kesan benda tu daripada uri yang diletakkan dalam peti ais tadi. So macam kenapa boleh still detect bau ni sedangkan duduk dalam peti ais? Ada yang mengatakan sebenarnya bau uri ni sebenarnya sangat kuat even letak dalam peti ais. So macam benda-benda mistis ni dia still akan dapat detect that bau. Sebab itulah kalau tanam pun tak digalakkan tanam halai balai, ataupun orang istilah betul dia tanam secara cacah merbak. So kena tanam betul-betul ada sampai tahap anjing tak boleh korek. So benda ni jadi yang sangat-sangat penting untuk kita, sebab ada parents yang take it easy, macam mana tanam uri anak, entahlah aku bagi settle dekat imam masjid je tadi, dia suruh orang tanamkan. So macam sangat-sangat ambil mudah. Kat situ boleh nampak okey. Tapi apa yang aku nak sambung tentang cerita lepas, sebaik saja dia bertanya kepada mak dia mengatakan makhluk itu ialah penanggal. So dia macam tanya mak dia, tu apa kena mengenai nak ganggu dia? Kat situ mak dia cakap dekat dia, okey, sebenarnya dia bukan nak ganggu kau, dia nak ganggu anak kau sebenar-benar. So macam dia, si suami ni kata dah pula, anak dia pun ada kat hospital lagi, pahal nak ganggu anak dia. Pergilah hospital kan, macam dia nak, bukan nak suruh ganggu anak dia, macam dia nak kata tak logik lah datang rumah kan, anak pun tak ada kan. So macam mak dia mengatakan bahasanya benda tersebut mencium bau uri tersebut, yang mana ialah bau bayi baru lahir. So macam even budak tu ada dekat situ, dia macam detect seolah budak tu ada dekat situ lah. So bila dia datang and dia tak dapat masuk, itu yang dia cuba mengetuk tingkap kau. So, macam suami dia mengatakan kepada mak dia tak pernah dengar pun benda-benda ni sebelum ni. Lalu mak dia pun mengatakan lah, sebenarnya tak semua orang menghadapi benda-benda tersebut, dan ada orang bernasib baik dia terlepas, ada orang yang kurang bernasib baik, ada yang lebih teruk dikena. Kadang tu macam ada orang yang pernah menceritakan sebenarnya pada zaman dahulu memang ada beberapa adat yang dilakukan di mana adat-adat ni aku tak boleh ceritakan kat sini, takut ada menjadi ikutan, sebab agak kadang ada yang dikatakan agak menyimpang dengan agama Islam, which okey aku ceritakan satu je lah. Ada yang dikatakan semasa mengandung dan selepas bayi dilahirkan, ada yang meletakkan paku, kalau tidak silap aku, di cermin-cermin di beberapa tempat di penjuru rumah. So macam aku pun macam teringin untuk membaca benda tu, dan setelah aku baca dia ada kena-mena dengan this particular makhluk yang aku ceritakan ni. And mungkin cerita kali ni aku tak ceritakan tentang cerita seram, sebab aku nak ceritakan mostly kepada apa yang menarik kepada penanggal ni, apa yang orang buat untuk halang penanggal ni. Banyak benda lah boleh dikatakan kat sini. So selepas saja macam dia dah tanya mak dia ni, macam dia kata lah, dia tak pernah tahu benda ni sebelum ni. Itu punca dia pun macam tak expect benda tu berpunca pada uri yang dia balik, yang dia tidak sempat untuk menanam tu kan. So lepas ni mak dia mengatakan lah, lepas ni macam jaga-jagalah dengan benda ni. If anak-anak selepas ni cepat-cepatkan urusan penanaman uri ni, jangan lambat-lambatkan, sebab benda ni tak bagus. Kita tak tahu benda-benda apa yang ada di sekeliling kita. Kita hanya mampu berjaga-jaga untuk jangan benda ni jadi lebih melarat. So aku nak ceritakan tentang satu cerita yang aku pernah dengar tentang penanggal ni. This one particular woman sebenarnya dia pengamal ilmu penanggal ni, and after a certain period di kawasan tempat tinggal dia tidak ada bayi baru yang lahir, which dalam kampung tu pun kebanyakan perempuan sudah berusia. Tetapi tiba-tiba datang satu keluarga baru, yang mana pasangan suami isteri masih muda, dan apa yang menarik perhatian dia telah melihat ke perut si isteri yang sedang membesar. So kat situ dia ni macam kurang campur dengan orang, and orang pun tak tahu dia ada ilmu ni, disebabkan sebenarnya dia menyorokkan tongkoknya. Ada orang mengatakan jika kita melihat pengamal penanggal ni, dia tidak akan pernah mendedahkan tongkoknya kepada orang. And okey, untuk singkatkan cerita,
Setiba masa si isteri ini tak bersalin, kebetulan gila, ada seorang penduduk kampung datang kepada rumah mengatakan untuk melakukan ada beberapa bukan upacara, ada beberapa tindakan perlu dilakukan oleh suami, dan suami tersebut telah melakukan. Dan tanpa diduga, si penduduk kampung seorang ini telah memanggil beberapa penduduk kampung lain untuk berkawal di sekitar rumah. Dan apa yang mengejutkan, semasa proses bersalin berlaku, tiba-tiba kelihatan sesuatu bola merah yang datang dari satu sudut, mendekat, dan apabila dia sudah seolah-olah macam tidak berapa jauh daripada rumah, dia kelihatan seolah-olah berpatah balik atau mengelilingi rumah. Para penduduk lain mula menyedari perkara tersebut dan mengatakan kepada orang di dalam, iaitu bidan, suami, dan juga ada seorang penduduk kampung yang duduk dalam tu untuk in case apa-apa terjadi. Rupa-rupanya tak ramai tahu di kampung tersebut memang ada orang yang mengamalkan penanggal ni. Dan di seorang particular person yang tahu ni, dia pernah terlihat particular penanggal keluar daripada satu rumah yang memang jiran dia. So kat situ korang boleh faham kan kenapa this one particular guy ataupun this one particular person je yang tahu. So selepas pada itu macam bidan pun macam kalut-kalut dah selepas dah settle baby lahir apa semua kan. Adalah pembacaan beberapa doa, beberapa ayat, dan ketika itu makhluk tersebut seolah masih berlegar di situ, seolah dia nak juga benda ni. Yelah, dia macam dia tak dapat lama dah. So apa yang terjadi selepas beberapa bacaan dilakukan, Dek Pananggal berlari dalam keadaan dia punya area kepala dia ni seolah-olah terbakar. And apa yang mengejutkan, dia orang pun telah terjumpa Dek particular Pananggal just a few meter from this particular house yang dia orang target adalah orang yang mengamalkan ilmu penanggal ni. Dan bila masuk dalam rumah, hanya terdapat badan tanpa kepala sedang duduk bersila. So macam semua orang meremang bila sebaik saja masuk dalam rumah tu. Dan suami dan beberapa orang ada lagi masih ditempatkan di rumah si isteri bersalin tadi untuk langkah berjaga-jaga in case apa-apa pula yang tidak diingini berlaku. So kat sini memang cerita penanggal ni macam bagi aku sangat seram. A level yang mana kalau kau nampak dia punya fizik dia, kau tak akan boleh brain dengan tak boleh berfikir secara logik. Sebab ada makhluk lain macam kau boleh detect tak ada perbezaan banyak, which ialah mengerikan. Tapi ni macam a new level. So kat sini aku harap korang dapat pengajaran di mana macam cerita tentang Uri tadi, tentang kita janganlah langkah Islam semata-mata untuk menyelamatkan diri ataupun untuk kononnya mengelakkan bahaya. Sebab ada beberapa benda lain lagi yang Islam ajarkan untuk kita mengelak daripada sebarang musibah yang melanda. Terima kasih kerana menonton video aku untuk episode kali ni. And macam aku kata, if sebelum Ahad dapat 400 sub, aku akan buat special episode lagi. InsyaAllah korang doa-doakanlah. Okay, terima kasih kerana menonton video aku. Assalamualaikum. Bye-bye.